Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid dua Seroja. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi untuk sesi PDPR Sains kita. Cikgu Dana harap semua murid-murid dua Seroja telah pun bersedia ya. Okey murid-murid, untuk pagi ini kita akan lihat pada topik arah aliran air. Sebelum ini murid-murid telah pun melihat YouTube tentang bagaimana arah aliran air. Untuk hari ini kita akan pergi untuk lebih faham lagi ya murid-murid. Okey, kita lihat apakah itu air. Air seperti kita tahu ialah sumber asas kehidupan. Ya, tanpa air hidupan akan mati. Haiwan perlukan air, tumbuhan perlukan air, kita pun perlukan air. Jadi air amat penting kepada kehidupan. Cuba kita bayangkan, tanpa air, tanpa hujan berbulan-bulan, tentulah bumi akan kering kontang dan suhu bumi akan panas. Kita akan rasa sangat panas. Jadi pentingnya air kepada kehidupan manusia. Kita cuba ingat balik. Kita refresh semula. Tentang sumber air semula jadi. Ada 5 sumber air semula jadi. Yang pertama ialah hujan. Hujan terdiri daripada titisan air daripada awan turun ke bumi sebagai hujan. Tasik. Apakah tasik? Tasik ialah kawasan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Manakala mata air pula ialah air bawah tanah yang keluar ke permukaan bumi. Okey murid-murid, bagaimana pula dengan laut? Saya rasa semua murid-murid suka. Okeylah tepi laut kan? Saya pun suka Laut kalau kita lihat berasa masin kerana ianya merupakan bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi. Ya. Begitu juga dengan sungai. Hujan yang turun ke bumi akan membentuk aliran air yang dikenali sebagai sungai. Jadi kita dah faham tentang sumber air semula jadi. Kita nak lihat pula bagaimanakah arah pengaliran air ini. Kalau kita lihat di sini ada gambar seorang murid lelaki sedang duduk di bawah pondok ketika hujan turun. Gambar ni sebenarnya daripada buku teks. Kita boleh lihat daripada buku teks di mana ada tadahan air hujan tu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu ke dalam tong yang disediakan. Jelas di sini air hujan akan mengalir dalam kawasan tadahan tu ke tempat yang rendah, iaitu dalam tong. Okey. Kita lihat di sini arah aliran air mengalir adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi murid-murid ingat jadi air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya pada gambar grafik ini. Air sungai dan air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita lihat air terjun di kawasan tanah tinggi, bukit, gunung akan mengalir ke bawah membentuk aliran sungai. Aliran sungai ini pula akan mengalir ke kawasan tanah rendah, pergi ke laut, akan masuk ke dalam air laut. Kita lihat dengan lebih jelas lagi kawasan tanah tinggi di mana terbentuknya air terjun. Bermulanya air terjun mengalir membentuk aliran sungai, daripada aliran sungai akan berakhir ke dalam laut. Nampak? Ini lebih jelas grafik yang lebih jelas. Kawasan bermula iaitu kawasan tanah tinggi seperti bukit, gunung. Kemudian akan mengalir ke kawasan tanah rendah, membentuk sungai dan akan berakhir ke dalam laut. Okey, kita dah tengok kan. Hari ini kita akan menyiasat arah aliran air. Bahan yang kita perlukan, mudah saja bahan dia. Pewarna makanan, di mana saya gunakan pewarna makanan yang berwarna merah. Bika, saya tak ada bika di rumah, saya gunakan bekas kaca yang berisi 250 ml air dan dulang. Seperti ini. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Kita campurkan 6 titis pewarna merah ke dalam 250 ml air dan kita aduk pecah kacau. Kemudian air warna merah tu kita tuangkan ke dalam dulang kecil seperti dalam gambar. Dari situ kita letakkan dulang ke atas meja. Dan kita tinggikan satu bahagian hujung dulang. Kita tinggikan dan kita tengok arah aliran air berwarna. Arah aliran air berwarna itu akan mengalir dari tempat tinggi dulang ke tempat yang
rendah. Okay, Assalamualaikum Jadi kita tengok di sini ya selamat kelas. pagi kepada semua murid-murid dua seroja yang saya kasihi. Hari ini kita berjumpa semula untuk PDPR Sains kita ya. Untuk pagi ni kita akan teruskan dengan sumber air, tajuk sumber air di mana. Okey. Bagaimanakah arah aliran air berwarna yang terdapat dalam dulang apabila hujung dulang ditinggikan? Jadi di sini kita lihat arah aliran air tersebut adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita dah faham dah. Arah aliran air mestilah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya murid-murid. Okey. Di sini kalau kita lihat ialah ada contoh air terjun. Air terjun macam saya katakan tadi, dari tempat yang tinggi, kawasan gunung, kawasan bukit akan mengalir ke bawah berbentuk aliran sungai dan seterusnya akan masuk ke dalam laut murid-murid. Okey. Kita lihat ya. Ini gambaran grafik lagi ya, kawasan tanah tinggi. Air terjun terbentuk, mengalir, membentuk sungai, akan pergi ke dalam laut di kawasan tanah rendah. Jadi saya rasa murid-murid semua telah faham tajuk arah aliran air ini. Selepas ini, saya harap murid-murid dapat selesaikan tugasan yang telah saya sediakan. Sekian, terima kasih hingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.